Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan bincangkan test satu. Jadi keluarkan semula lah ya kata jawapan yang awak dah simpan tu. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okay, give two examples of organic compound and write one of its molecular structures. Maksudnya berilah apa-apa contoh pun. Okey, so kalau saya akan beri yang paling simple iaitu contoh methane. Tak payah nak fikir yang panjang-panjang. Okey, yang kedua adalah butane contohnya. Alright. Okay, and then lukis sahaja structure. Saya nak pilih methane lah atau butane lah, butane. Okay, jadi saya pun buatlah CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, jadi dengan ini saya akan dapat satu markah untuk nama. Okay, dua markah untuk nama dan satu markah untuk structure. Okey, jadi 3 markah. Okey. Jadi awak pun berilah apa-apa yang berkenaan. Tak kisah as long as it is organic compounds. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh yang kawan kita buat kat sini. Okey. Macam yang nombor 1 ni urea betul. And then glucose pun betul. Okey, cuma masalah dari segi structure. Nak satu je, tak payah lebih dua-dua. Kita tapi tak apa. Okey, lebih dua. Cumanya untuk ni nitrogen dengan karbon sepatutnya ikatan tu bukannya karbon ikut dan je dengan hidrogen dengan mana-mana. Bond tu kena jelas ya. Okey, macam ni juga karbon dengan nitrogen. So kat sini ni salah lah. Tengok ya, sangat partikular markah dari segi pemarkahan. Okey. And then sama juga untuk yang ni. Tengok karbon ni tak cukup ikatan kan. Tak cukup ikatan. Patutnya 4 kan dengan OH. OH ke? Okey. Jadi tak ada. So tak dibuat tertinggal sebab nampak ada liquid paper ni. Okey. Salah juga. Okey. Jadi rugi. Sebab tu saya kata buat yang simple-simple je. Okay, and then define the term structural formula. Okay, boleh ambil kat sini lah. Structural formula which show how the atoms in the molecule are bonded to each other. Lengkap belaka semua ni, dapatlah satu markah lagi. Okay, and then draw the corner structure for each compound. Okay, jadi untuk lukis ini sebenarnya mudah je. Awak labelkan dulu satu. Labelkan dulu rantaian karbon awak 2, 3. Okay, dan ini adalah yang keempat. Okay, tak nak label pun tak apa, tak masalah. Okay. And then cuba tengok betul-betul pada karbon yang kedua ni. Okay. Dia dah tunjukkan 3 bond kan. So satu bond lagi adalah dengan hidrogen kan. Okay. So CH. Macam tu lah. Ni karbon 2. Okay. And then pada karbon 2 juga ada CH3 dan CH3. Okay. Jadi buat dalam bracket parenthesis ni CH3 ada 2. Alright. And then pada karbon 2 ni terikatnya karbon yang ketiga. Ni karbon ketiga. Okey, lengkapkan dengan CH2. Kerana ni karbon yang ketiga ya. Macam tu. Okey. And then pada karbon ketiga ada OH. Alright. Okey, so ini dapatlah satu markah. Okey. And then untuk yang nombor 2 ini pun sama. Labelkan dulu. 1, 2, 3, 4. Okey. So karbon pertama adalah CH3. Okey. Okey. Ni ada C Ni pun ada C C ni karbon kedua So karbon kedua sekarang ni. Okey, ni karbon 1, ni karbon 2. So pada karbon 2 ni ada Cl. Okey. Dan juga jangan tak tahu dia ada juga H yang tak ditunjukkan. So keluarkan dulu H dia and then Cl. Okey. And then karbon 2 terikat pada karbon 3 iaitu CH2. Okey, and then CH2 terikat pada kita labelkan dulu. Ni karbon 3. Okey, dan pada karbon 3 terikat dengan karbon 4 iaitu C. Okey, and then karbon 4 ini terikat dengan double bond O. Betul? Ya, double bond O. Jadi kita boleh buat macam ni, double bond O. And then karbon 4 juga terikat dengan OH. Okey, so kalau awak buat macam ni tak apa, tak ada masalah. Satu markah. Okey, ataupun kalau nak lukis macam ni pun boleh juga ya. CH3, CH,
Cl, saya ulang je yang tu. Cuma saya nak tunjukkan perubahan pada ni COOH ni. Buat macam ni pun boleh juga. Lagi bagus. Okey, so ni pun 1 markah. Mana-mana saja ya untuk dapatkan 1 markah ni. Ataulah. Okey, so tu yang untuk 2B. Okey, untuk 2C pula. Okey, sorry. Okay, convert the following structural formula to expanded structure. Okay, jadi sebenarnya ini sangat mudah ya. Okay, kita kena expand. Dia minta expand. Okay, jadi cuba tengok yang kawan kita beri. Oh, sebenarnya tu saya, 2B lupa. Okay, 2B ni yang jawapan yang saya beri. Okay, tengok yang kawan kita lukis ya. Okay, 2B yang kawan kita lukis ni, kalau awak perhatikan, ini ya, CH3, CH3 ni. Sepatutnya CH3 ini dalam bracket, tapi tak dibuat dalam bracket ya. Okey, jadi salah lah. And then OH ni pun sebenarnya tak payah bracket. Okey, so salah. And then kalau nak yang betul ni sama macam saya tunjukkan tadi. Okey, bracket CH3 ada 2. And then CH, CH2, OH. Okey. Sama macam yang saya buat ni ya. Okey, berbeza sedikit lah sebab yang dia ni CH3 duduk kat luar kan, tak ada masalah mana je, depan ke belakang ke tak ada masalah. Okey, atau macam yang saya tunjuk tadi, CH3 ada 2. Okey, and then CH2 OH. Okey. Okey, untuk struktur yang ni pula, okey, nombor 2 dia ni kat mana salah? Yang ni sepatutnya tak payah pun bracket. Okay, and then bahagian sini. Bahagian sini ni sepatutnya tu saya kata. Kalau kita label, kita akan nampak dengan lebih mudah. Okay, tengok ni. Okay, kalau kita labelkan ni. Ni karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Ada 4 karbon yang rantaiannya tanpa putus. 1, 2, 3, 4. Perhatikan yang kawan kita buat ni. Okay. Okay, mana? Okay, ni rantai nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni karbon yang nombor 4. Okey, karbon nombor 4 ada C dan beban O. Cuba tengok. Karbon nombor 4 ada C dan beban O, ada OH. Okey. Tetapi tengok ni, ada pun lagi CH2 ni. Kat mana silap dia? Okey, saya rasa kawan kita ni dia telah buat macam ni kot. 1, 2 BCl 3. Okey. Saya salin balik struktur dia. Okey. Ini beban O. Oh, sorry. Okey, dah beban O. Lepas tu, ni sampai sini je. Okey, dah beban O. OH. Okey, saya rasa kawan kita ni dia tersalah kira ya. Ni karbon 1 betul sama Okey, ni karbon 2 ada CH yang terikat dengan Cl. Ya, betul ni dia. Okey. And then kita ada karbon 3 CH2. Ya, betul yang dilukis ni. Okey, and then karbon 4 adalah C double bond O. Ya, betul. Okey, tetapi mengapa dia terlebih CH2 ni? Okey. Saya rasa dia nampak macam ni. Oh, sorry. Jangan sebesar sikit. Okey. Dia nampak macam ni. Kat sini karbon, 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 and then karbon lagi satu kat sini. Sebenarnya tak perlu karbon dah kat situ. Okey, tolong ingat ya. Okey, there is no more carbon pada O yang ni ya. Tak ada dah. Sebab sebenarnya ni ya, karbon double bond O dia terikat dengan OH. Memang macam itulah. Okey. Memang macam tu. Okey, bukannya ada karbon tersembunyi sebab bila skeletal kita tak perlu menggambarkan ni, bila skeletal macam ni kita tak perlu menggambarkan karbon. Okey. Jadi jangan bayang pada OH ni mentang-mentang di ujung macam tu, so ada karbon. Tak ada karbon memang tak ada karbon, memang dia dah terikat dengan O. Okey. So ini oksigen. Kalau tak ada buat kat sini lagi satu karbon kan. Kat sini. Okey. So harap jelas benda ni Okey, kemudian untuk yang C ni, okey, C ni macam ni. Okey. Cuba tengok yang kawan kita buat ni. Tertinggal ni. Tertinggal ini memang terus salah lah. Ni patutnya ada ini, ada ni hidrogen sebab dia nak expanded. Ni betul.
Betul. Dan ini pun ada ditunjukkan dengan jelas. Sebab kalau siapa yang buat C dan buat OH macam ni, salah salah. Kena buat macam ni barulah dapat betul. Okey, tunjukkan ni. Okey. Jadi sekarang ni, tapi macam mana pun tetap salah kawan kita ni. Kesian dia sebab apa? Sebab tertinggal nak lukis. Ni, okey, sebab tu saya kata untuk organik ni dia sangat partikular. Okay, and then we draw the following molecular structure dan label the primary, secondary and tertiary carbon. Okay, so tengok jawapan tak akan kita beri. Okay, ada. Okay, jadi kalau macam ni sebenarnya seeloknya, okay, tak perlulah dah nak tulis dah ni. Label je macam ni primary dapat markah dah, tertiary. Okay, tak payah buat banyak kerja Okay. Tetapi kalau saya suka sekiranya awak dapat tunjukkan ini. Tunjukkan dengan jelas anak panah dia. Ni primary. Ni carbon tertiary. Okey, ni carbon secondary. Okey, ni carbon primary. Okey. Okay, so dapat kat sini satu markah sahaja. Memang satu markah pun. Satu markah sahaja. Okey. And then kita pergi pada soalan nombor 3. Okey, define functional group. Okey, so bila define functional group, okey, inilah jawapannya. Wajib ada semua yang bertanda bulat. Bertanda bulat pula dah. Yang dalam tulisan gelap. Okey, yang dalam tulisan gelap ni wajib ada belaka an atom or group of atoms. Okey, in an organic molecule which characterize the molecule and enables to react in specific ways which determines its chemical properties. Semua tu kena ada. Okey, dapatlah satu markah lagi. Okey. Okey, kemudian dia suruh kita redraw the structure. Okey, and then berikan nama functional group tu. Alright. Jadi sekarang ni awak pun kenalah buat Okey, cara nak buat dia. Okey, kalau ni awak memang kena lukis semula lah. Lukis semula structure. Ini saya tak ambil gambar Tak ada gambar yang contoh daripada kawan-kawan kita ni. Okey. Jadi kononnya awak dah lukis ni. Okey, sudah lukis, awak just bulatkan sajalah. Okey, bulatkan bahagian mana. Okey, bahagian ini. Sebab kita ada COC Sini ada C1, ni ada C juga. Okey, so COC. Okey. Okey, dia suruh redraw. Draw lah semula Okey, and then dia suruh circle. Okey. Circle ni tak kisahlah oval ke penjung sikit ke. Alright. Okay, and then name all all tu namakan. Okay, jadi kat sini awak bila nama dia. Nama dia ni functional group dia nak nama. So namanya adalah alkoxy. Jangan tak ingat Okay, bulatkan yang ni juga. Sorry. Okay, bulatkan yang ni juga. Dan ini namanya apa? Namanya adalah aromatic ring. Aromatic ring. Okay, and then kita ada kat sini carbon double bond O. Ni carbon double ni carbon double bond O, and then O, and then carbon. Ni untuk bahagian ini dia adalah karbo alkoksi. Ingat tak ada L Yang ada L hanyalah untuk OH ini, iaitu kita panggil dia hydroxyl. Alright. Jadi sekarang ni markah dia hanya 4 sahaja. So setiap satu bulatan ni pastikan bulatan tu merangkumi semua yang saya bulatkan ni. Dan nama ni betul. So bawah dapat satu markah. Okey. Satu markah. So dapatlah 4. Boleh Okey. Seterusnya pergi pada soalan yang berikutnya. Okay, identify the class. Senang je ni. Class of compound. So, class of compound ni, okay, maksudnya bahagian yang ni lah. Ni. So, bahagian ini dia bernama apa? Dia bernama carboxylic acid. Pastikan jarak Okay, jarak ini barulah dapat markah. Okay. Okay, untuk yang ni pula. Okey, sebenarnya kalau awak tengok ni elok-elok, H ni let's say awak potong, awak letakkan bond kat sini, H ni awak letak kat atas. Okey, H yang awak potong letak kat atas. So ni adalah bond dengan O dengan C So COC ni. Okey, COC ni dia adalah ether. Okey,
Jangan pula namakan alkoxy dia nak nama class of compound tu. Okey, so dia adalah ether. Okey, jadi betul ni, okey, carboxylic acid ni tadi betul 1, ether betul 1, so dapatlah 2 markah. Okey, define hydrocarbons. Okey, soalan nombor 4, define hydrocarbons. Banyak pula lah kan untuk definition. Tak apa. Okey. So hydrocarbons are compounds which contain only carbon and hydrogen atoms. Alright. So 1 markah untuk awak kalau betul semua ni ada. Okey, tengok pula untuk yang berikutnya. Okey, complete the table below. Okey, so kena isikan tempat kosong. Okey, tak perlulah awak nak salin balik table ya. Cukup je awak just isikan bond. Ni, okey, isikan bond. Lepas tu sama dengan apa kan? Tak perlu nak salin table. Okey, number of hydrogen sama dengan apa? Okey. And then example sama dengan dan sama dengan. Macam tu je lah. Okey. Jadi inilah jawapan dia tadi sebab yang dalam tanda gelap ni ya. Okey, bond maksudnya kalau dalam satu tu untuk saturated compound with single bond. Okey, so kalau yang unsaturated, okey, compound with multiple bonds. Okey. Jadi tunjukkanlah kalau katalah awak tunjukkan yang ni saja, yang bawah tak tunjuk, tak apa, berilah 1 markah. Okey. Markah dia berapa? Markah dia 3 Maksudnya setiap satu tempat kosong ni 1 markah. Ni 1 markah dan 2 example ni 1 markah. Macam itulah. Okey. So ni markah yang ni 1 markah. Okey, and then ethane mana-mana saja ya. Okey. Kalau ambil ethane, yang nak ambil ethane pun tak apa. Ambil hexane pun tak apa, tak ada masalah. Okey, mana-mana saja. Ataupun ambil ethane and then yang ni hexane pun tak apa. Okey, so ni 1 markah. Alright. Okey, and then pergi pada yang berikutnya soalan nombor 5. Compound C3H8O has 3 isomers. Draw all the isomers. Okey, dia suruh lukis semua. Okey, so bila nak lukis semua, okey, sekejap ya. C3H8O. Okey, jadi cara nak lukis dia, okey, C3H8O, aku buat je lah dulu ya. Cara menjawab tu 5A1 Sekejap, saya tukar ni sekejap. Kita jawab yang nombor 6 dululah. Okey, jawab nombor 6 dulu sebab dah ada jawapan kat sini ya. Okey. Compare the differences between homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Okey. Give one example for each cleavage. Okey. Jadi biasa kalau compare macam ni, awak tengok pula ada 3 markah. Okey. So example ini 1 markah. So untuk homolytic dengan heterolytic tu dia akan dapat 1 markah lah untuk setiap satu partner dia. Okey. Jadi setiap satu di sini ni, okey, non-polar bonds, okey, occurs in non-polar bonds, okey. Ini pula occurs in polar bond, okey, and then nyatakan similar electronegativity, yang ini different electronegativity, so sini 1 markah, okey. And then single bond break symmetrically, okey, ataupun nyatakan break symmetrically je. Okay, and then one unpaired electron. Asalkan ada yang bergaris ni, okey lah tu. Okay, so dapat lagi 1 markah. Okay, dia mesti berdua macam ni lah. Okay, and then yang ni free radicals. Okay, and then yang ni cation dan juga anion. Kalau B cation saja pun tak apalah. Anion saja pun tak apalah. Tak ada masalah. Ataupun nak cakap carbocation ke pun tak apa. So partner yang ni akan dapat 1 lagi markah. Ini apa sini? Jadi macam 10 pula dah. Okay, so 3 markah. Okey, so settle yang tu. Okey, saya nak buat untuk 5A1 isomer. Okey, so kita nak buat C3H8O Okey, C3H8O. Sikitlah. Okey, C3H8O. Okey, draw all the isomer. Okey, yang kat sinilah yang saya suruh awak hafal. Okey, gunakan dia, tukarkan dulu kepada bentuk general ya. CN, okey, H2N. Okey, cuba tengok ya. Kalau N3, maksudnya 3 darab 2, 6 kan? So, bila 3 darab 2, 6. N sama dengan 3. So, 3 darab 2, 6. Jadi 6 kena tambah lagi 2 kan? Okey. So tambah lagi 2 dia akan jadi O kat sini lah.
Okey, jadi dengan adanya kena tambah 2 ini, memang tak lain dan tak bukan, dia hanyalah untuk siapa? Untuk alkohol dan juga ether. Okey. Alkohol dan ether sahaja yang CnH2n tambah 2O. Sebab kita ada lagi functional group yang lain yang mana CnH2nO. Yang ini untuk apa? Untuk aldehyde dan keton. Aldehyde dan keton. Untuk carboxylic acid pun CnH2n tapi ni dia O2 Okey, dan juga untuk apa tu alkane and cycloalkene. Okey, sorry. Alkene and cycloalkane dia adalah CnH2n. Okey. Jadi untuk yang ni kena hafal lah sikit Okey. So kalau dia mematuhi CnH2n tambah 2 ni, okey, dia adalah untuk alkohol dan ether. Okey. Jadi cara nak lukis tu, lukis dululah alkohol. Okey, buat dulu untuk alkohol. So dia kata dia nak untuk isomer yang ada kan. So buat dulu satu persatu, jangan pergi rojakkan kejap alkohol, kejap ether. Okey, buat dulu untuk alkohol. Okey, rantai paling panjang adalah 3. So karbon, karbon, karbon. Macam itulah. Okey, labelkan dulu. Ni karbon 1, ni karbon 2, ni karbon 3. Okey, and then and then lengkapkan. Okey, jadikan OH awak di karbon 1 lah katakan. Okey, letakkan OH kat sini. Okey. Jadi bila sebenarnya karbon hujung adalah CH3, tapi bila dah buat buatkan ikatan dengan OH, jadi dia akan jadi CH2. Okey, karbon tengah CH2, karbon tepi hujung CH3. Dapatlah struktur macam tu. Okey, sini namakan dia A. Okey, and then buat lagi untuk alkohol. Okey. Jadi boleh tak awak pindahkan rantai karbon pendek ke rantai karbon? Saya rasa tak boleh dah. Kalau pendek tu nanti awak akan dapat nama lain Okey. So just pindahkan sajalah karbon, karbon, karbon. Okey. And then letakkan OH pada karbon nombor 2. Okey. So karbon hujung akan jadi CH3, karbon tengah akan jadi CH, karbon hujung akan jadi CH3. Okey, macam tu. Okey, so boleh tak pindahkan OH? Tak boleh dah. Memang ni je lah struktur yang ada untuk OH. Okey, kedudukan yang ada iaitu kedudukan A dan juga kedudukan B. Rantai pun memang dah tak boleh pendekkan. Kalau pendekkan pun 3 tu ada letakkan pada karbon 1, dia akan dapat macam struktur B balik lah. Okey. Dan sekarang kita tengok untuk kita buat ether pula. Okey, sebab tu saya kata jangan dirojak-rojakkan. So ether awak ni namakan dia C. Okey. Jadikan nama dia COC Okey, ingat COC untuk ether. Okey, so bila COC untuk ether, okey, jadi katalah yang ini CH3 terikat dengan O, CH2, CH3. Okey. Cuba kata kalau kita pindahkan O antara yang untuk ujung sini untuk bahagian ujung ni. Tak boleh dah. Memang ni je lah struktur yang ada. Sama je lebih kurang kan. Okey. Jadi dapatlah 3. Okey, so 3 struktur ni ada labelkan A, B, C. Okey, so awak dapatlah ni. 3 markah 3 markah untuk satu struktur, 1 markah. Ni 1 markah, ni 1 markah dan ni 1 markah. Okay, and then balik pada ke soalan 52. Based on your answer in C1, show a pair of positional isomer. So dia nak tunjukkan positional isomer and functional group isomer. Okay, so positional isomer. Okay, jawablah untuk ni. Okay, 5B 2 kan? 5B 2. 5A2, sorry. 5A2, alright. Okay, 5A2. Okay, 5A2. Okay, dia nak positional isomer kan? Okay, so positional isomer. Awak pilihlah yang awak dah lukis tadi. Okay, antara A dengan B ni sebab awak dah label kan? So, tak ada masalah. Okay, nyatakanlah positional isomer. Okay, A and B. Okay,
And then functional group isomer. Okay, ni sebab awak dah label ya. Kalau awak tak label, awak lukislah balik semula. Macam tu lah. Okay, functional group isomer maksudnya yang yang berbeza kelas kan, berbeza kelas of compound. So jawab je lah B and C. Okay, ataupun A dan juga C pun boleh, mana-mana sajalah. Okay, so kat sini 1 markah dan di sini 1 markah lagi. So dapatlah 5 markah. Okay. Okay, settle dah untuk nombor 5A. Okay, and then kita pergi pada soalan yang terakhir. Nak habis dah ni. Okay, comparison dah buat dah tadi kan. Okay, predict the type of reactions for steps A, B and C in the following scheme. Okay, dia nak kita tentukan type of reaction. Okay, so type of reaction maksudnya kena ingatlah balik. Type of reaction ada berapa jenis? Type of reaction ada 3 kan yang kita belajar dalam silibus kita. 1, addition. Okay, satu lagi adalah substitution. Dan satu lagi adalah elimination. Okay. Jadi, predict the types of reactions. Okay, untuk step A. Okay, yang ni yang saya kata ya. Untuk type of reaction ini sebenarnya sangat senang. Sebab bahagian intro ni lah. Bahagian introduction chapter 1 ni sangat senang. Kita buat seperti seakan-akan kita buat ada 2 gambar. Okay. Dan gambar ini contohlah dia lukis macam ni. Gambar satu lagi pun sama lukis macam ni. Tapi sekarang ni gitu lebih kurang. So, serupa tapi tak sama. Tapi tak sama. Kenal pasti kat bahagian mana. So, kalau ni mesti awak bulatkan bahagian ni. Betul? Okey, sama juga macam organik ni. Okey, awak bandingkan antara gambar ini dengan gambar ini. Okey, kat mana beza dia? Tengok. Oh, ni ada BR, ni ada BR, ni CH3, CH3. Nampak? Sama kan? Yang tak sama sekarang ni adalah bahagian ini. Cl ini dengan ni OH ni. Okey. Jadi, awak patut nampak bahawa tindak balas ini adalah tindak balas apa? Nampak dia telah bertukar dan ganti kan? Daripada OH, dia telah tukar kepada Cl. Dan gantikan dengan Cl ya. Okey, dia tukar tempat tu dengan Cl. So, nama dia adalah, of course, substitution. Okey. A ni adalah substitution. Okey, so dapatlah markah 1. Okey, tengok pula untuk daripada gambar yang ini, gambar yang ada bulat merah ni. Okey, yang saya buatkan merah tu dengan yang ni. Bandingkan pula apa beza dia. Okey, COCl sama. Okey, COCl sama kan? Okey, and then aromatic ring sama. Okey, tapi bahagian yang ini pula ada beza. Kat mana beza dia? BR dah hilang. And then ada jadi double bond. So, bila daripada single bond jadi double bond, namanya adalah, okay, ya betul, elimination. Pandai. Okay, 1 markah. Okay, kemudian tengok pula untuk yang berikutnya. Okay, apa pula beza kat sini? Okay, beza antara ni lah gambar atas tu dengan gambar yang bawah ni. Kat mana beza? Serupa tapi tak sama. Okey, daripada double bond ni tadi, tengok ya, double bond tadi telah hilang menjadi OH kan, telah bertambah menjadi OH. So, daripada double bond iaitu multiple bond. Okey, multiple bond dia menjadi single bond. Okey, so di sini adalah addition. Okey, addition reaction lah. Addition reaction. Okey, dapatlah 1 markah. So, cukuplah 3 markah. Okey. Ni kalau sebaik ni tulislah substitution reaction. Cantik sikit bunyinya kan. Elimination reaction. Cantik sikit bunyinya. Okay, tapi kalau buat substitution, elimination, addition pun okey dah tu. Alright. Okay, so sampai sini saja. Okay, jumpa lagi untuk video yang lain. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.